Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat ulasan filem Majika mengikut perspektif teori Abraham Maslow. Saya akan cerita sedikit sebanyak tentang sinopsis Majika. Majika adalah sebuah filem keluaran KRU yang bergenre fantasi, musikal dan juga kekeluargaan. Malik adalah kanak-kanak berumur 10 tahun yang suka memberontak dan suka bergaduh dengan kakaknya Ayub. Malik merasakan bahawa semua perkara dalam dunia ni adalah salah dia. Kalau sesuatu benda tu terjadi, semua salah dia. Mak dia meninggal pun semua salah dia. Ini kerana mak Malik meninggal dunia apabila mengalami komplikasi buah pinggang setelah memindahkan buah pinggang kepada Malik. Suatu hari, Malik memberontak dan merajuk dengan kakaknya selepas bergaduh dan pergi ke dalam hutan, dan Malik terjumpa sebuah perigi. Di mana perigi itu Malik mendengar ada suara yang menyanyi dan Malik terjatuh ke dalam perigi tersebut. Apabila sedar, Malik sudah berada dalam dunia Majika. Di dunia Majika, Malik ditangkap oleh nenek kebayan, dan nenek kebayan ni torture dia supaya Malik ni mengeluarkan air mata untuk jamu anak dara yang dibuat oleh nenek kebayan. Nenek kebayan cakap, punca mak kau mati, kau anak tak guna apa semua. Malik sangat sedih. Suatu hari kakaknya pun mengikut Malik masuk ke dunia Majika dan membantu Malik untuk melepaskan diri. Yang membantu Malik melepaskan diri adalah Ayu dan juga Badang. Dalam dunia Majika ni ada watak Badang, ada watak Mak Ande, Pak Ande dan sebagainya. Malik diselamatkan oleh Badang dan juga Ayu, kakaknya masih lagi bergaduh dan mereka berjumpa dengan 3 pokok bersaudara dan dinasihatkan supaya tidak bergaduh. Suatu hari Malik bermimpi berjumpa dengan emaknya di dalam dunia Majika, dan emaknya meminta Malik supaya walau macam mana pun Malik perlu berada dengan kakaknya. Mereka berbaik dan mereka berjaya keluar daripada dunia Majika dengan bantuan Badang. 5 keperluan manusia itu adalah: pertama, keperluan fisiologi; kedua, keperluan keselamatan; ketiga, keperluan kepunyaan dan kasih sayang; penghargaan kendiri; dan juga yang terakhir, kesempurnaan kendiri. Pada pendapat saya, keperluan fisiologi Malik sudah semestinya lengkap kerana Malik ada air, ada makanan, ada tempat tinggal, kecuali apabila Malik berada di dalam dunia Majika. Kerana Malik dikurung oleh nenek kebayan dan tidak diberikan tempat tinggal yang sepatutnya, yang lebih selesa. Setelah Malik diselamatkan oleh Ayu dan juga Badang, keperluan fisiologi Malik dilengkapi. Keperluan fisiologi yang kedua iaitu keperluan keselamatan. Pada pendapat saya, keperluan keselamatan Malik tidak dipenuhi sepenuhnya sama ada di dunia nyata ataupun di dunia Majika. Ini kerana di dunia nyata Malik merasakan bahawa dia adalah punca kematian ibunya. Jadi dia tidak dapat menerima kenyataan. Dia gelisah ketiadaan orang yang tersayang, terutamanya orang yang rapat dengannya iaitu ibunya sendiri. Keperluan keselamatan Malik semasa berada di dunia nyata tidak dipenuhi. Sama juga dengan keperluan keselamatan di Majika, kerana semestinya Malik tidak berada dalam lingkungan orang-orang yang dikenali seperti kakaknya ataupun ayahnya. Jadi keperluan keselamatan Malik tidak dipenuhi. Keperluan yang ketiga adalah keperluan kasih sayang. Pada awal filem ini, keperluan kasih sayang Malik tidak dapat dipenuhi kerana Malik merasakan bahawa dirinya tidak disayangi kerana beliau adalah punca kematian ibunya. Tapi di pertengahan filem, sedikit sebanyak keperluan kasih sayang Malik mula dipenuhi, terutamanya apabila berjumpa dengan 3 pokok bersaudara dan juga berjumpa dengan ibunya di dalam dunia Majika. Keperluan kasih sayang Malik sudah dilengkapi. Keperluan yang keempat iaitu keperluan penghargaan kendiri. Menekankan bagaimana manusia terima diri mereka sendiri. Dia tidak terima dirinya sendiri apabila dia asyik menyalahkan dirinya sendiri di atas kematian ibunya. Keperluan penghargaan kendiri Malik ini mula dilengkapi. Kematian ibunya bukanlah kesalahannya, dan Badang memuji keberanian Malik. Malik bersungguh-sungguh melindungi kakaknya. Jadi keperluan penghargaan kendiri Malik mula dilengkapi kerana Malik tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Malik boleh terima kematian ibunya. Akhir sekali adalah keperluan kesempurnaan kendiri Malik tidak dapat dipenuhi kerana Malik masih lagi berada dalam peringkat kanak-kanak dan Malik tidak memikirkan tentang kesempurnaan kendiri dan hanya bercita-cita untuk keluar dari dunia Majika bersama dengan kakaknya. Sekian daripada saya. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Mat Zaidi. Nombor metrik 204699. Dalam video ini saya akan mereview satu filem daripada Korea Selatan yang bertajuk Hot Young Blood. Okey, di mana nanti akan mungkin ada bibit dalam filem ini yang mungkin boleh dikaitkan dengan teori perkeperluan Abraham Maslow. Okey, dan ini dalam hubungan remaja lah. Okey, filem ini. Okey, jadi filem ini mengisahkan tentang dua orang remaja, lelaki dan perempuan, iaitu Pak Boyong sebagai heroin yang berwatak sebagai Yong-soo, dan juga Lee Jong-soo sebagai hero yang berwatak sebagai Jung-gil. Okey, jadi filem ini temakan romantik dan juga komedi. Okey, dan filem ini juga mengisahkan tentang dua orang remaja ni, iaitu Jung-gil dan juga Yong-soo, yang mencari tamat hidup mereka semasa mereka remaja. Okey, jadi permulaan kisah Jung-gil dan juga Yong-soo ni, diorang ni sebenarnya adalah kawan baik daripada kecil. Daripada kecil, sebab Yong-soo ni dia memang suka dekat Jung-gil. Yong-soo ni perempuan tu, Pak Boyong. Okey, dia memang suka dekat Jung-gil ni daripada kecil sebab diorang memang kawan baik. Tapi bila diorang masuk sekolah menengah, diorang jadi tak berapa nak baik, dan juga diorang dah macam runtuhnya, berpecahnya persahabatan diorang tu disebabkan satu peristiwa. Okey, dan sebenarnya peristiwa tu disebabkan oleh Jung-gil lah juga. Okey, diorang pecah sebab Jung-gil rasa yang mak Yong-soo ni, okey, ada affair dengan ayah dia. Sebenarnya dia salah faham. Sebenarnya ayah dia bukannya ada affair dengan mak Yong-soo tu pun. Jung-gil ni dia ada masalah dalam family dia, which is masa ayah dia kerja overseas, mak dia dah lari daripada rumah. Mak dia dah lari tinggalkan family. So bila ayah dia balik, ayah dia tengok mak dia dah tak ada. So ayah dia ni macam meroyan lah juga. So that's why masa tu Jung-gil assume ayah dia ni ada affair dengan mak Yong-soo. Okay, so that's why Jung-gil ni avoid daripada nak jumpa dengan Yong-soo. Dan Yong-soo ni pula masa sekolah menengah, dia merupakan seorang pelajar yang gangster. Okay, dan diorang dua ni tak adalah bukanlah daripada keluarga yang berada ke apa. Diorang macam biasa-biasa je. Diorang tak adalah miskin, tak adalah kaya. Jung-gil ni, family dia boleh kata dia ni kurang jugalah kasih sayang sebab dia tak ada mak kan. Lepas tu dulu ayah dia kerja overseas apa semua. So bila dia membesar tu, membesar dengan nenek dia. Okay, and kalau tengok pada Yong-soo ni pula, ni pun sama. Family dia jenis yang sembrono, macam tak kisah pasal anak kan. So that's why Yong-soo ni dia jadi gangster time dekat sekolah. Dia macam kurang kasih sayang jugalah. So kalau kita boleh kaitkan dengan teori Maslow, dengan filem ni, teori Maslow peringkat pertama adalah keperluan fisiologi. Okay, fisiologi di mana dia perlukan orang kata air, rumah, tempat tinggal, macam lagi lah keperluan biasa-biasa yang kita semua perlu ada. And then diorang dulu ni dia rasa okey dah pun keperluan fisiologi tu. Seterusnya keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan diorang pun boleh kata okey sebab diorang ada rumah, ada tempat tinggal. Cuma diorang bukan jenis yang survive macam kalau kena pukul ke apa diorang tak reti lah. Tapi kalau kita tengok based on Maslow punya keperluan kehidupan seorang tu kira okey lah juga. Okay? Keperluan kasih sayang. Kita tengok filem tu, kalau korang tengok sendiri filem tu, orang jugalah kasih sayang terhadap dua-dua remaja Yong-soo dan juga Jung-gil. Okay? Dan seterusnya keperluan penghargaan. Penghargaan tu pun kurang sebab diorang ni, family diorang bukanlah jenis yang macam appreciate each other kan. Lepas tu kat sekolah pun macam tak ramai kawan kan. Seorang playboy, seorang lagi gangster kan, perempuan. So macam penghargaan towards diorang tu tak banyak lah. Okay? Keperluan kesempurnaan kendiri, itu yang last. So keperluan kesempurnaan kendiri ni, kalau nak tahu berkait ke tak dengan filem ni, kena tengok sebabnya dia punya ending tu yang boleh menunjukkan macam mana diorang capai matlamat kehidupan diorang. Okay, so that's all. That's it. Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ni saya nak buat satu movie review untuk projek perkembangan personality. Okay, movie yang akan saya terangkan ni adalah movie daripada Indonesia yang bertajuk Orang Kaya Baru. Okay, movie ni mengisahkan sebuah keluarga, iaitu ada ibu bapa yang juga 3 orang anak. Mereka merupakan sebuah keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Mereka tinggal di sebuah kampung, di dalam sebuah rumah kecil. Tetapi mereka mempunyai makanan yang cukup, makan minum cukup. Selain itu, kasih sayang yang diberikan oleh kedua ibu bapa mereka juga cukup sehingga anak mereka hidup dengan bahagia. Selain itu, mereka juga mendapat pendidikan yang sempurna daripada kedua bapa mereka, walaupun kehidupan mereka agak sedikit susah pada masa itu. Dan ibu bapa mereka tidak pernah mengabaikan keperluan yang perlu untuk anak-anak mereka. Sehinggalah pada satu hari ayah Tika disahkan meninggal dunia dan hidup mereka jadi berubah. Mereka jadi rasa mereka menangis, mereka sedih, mereka jadi hilang arah. Tetapi tidak lama kemudian muncul seorang lawyer ke rumah mereka dan memberitahu bahawa arwah ayah mereka telah meninggalkan sejumlah harta yang sangat banyak untuk mereka semua.
Jadi mereka sangat terkejut sebab selama ni diorang hidup dalam serba sederhana. Ayah diorang pun tak pernah ajar diorang untuk hidup dengan bermewah-mewahan. Jadi mereka sangat terkejut lah apabila setelah ayah dia meninggal dunia, muncul seorang lawyer menunjukkan bahawa ayah dia telah meninggalkan harta yang sangat banyak kepada mereka untuk meneruskan kehidupan mereka. Dan disitulah bermula di mana detik-detik mereka mula terkejut dan mereka seperti terkena kejutan budaya apabila mereka menerima wang yang sangat banyak. Pada hari pertama mereka dapat wang, mereka telah membelanjakan wang tersebut dengan membeli rumah, membeli kereta seorang satu, dan hidup mereka bertukar 100% bertukar daripada keadaan asal. Mereka meninggalkan rumah lama mereka, membeli sebuah banglo yang besar, mempunyai kolam renang, membeli kereta mewah sebanyak 3 biji dan mengambil pekerja untuk bekerja dengan mereka di rumah tersebut. Jadi ini perubahan yang sangat besar dalam hidup mereka. Dapat kita lihat dekat situ kehendak dan keperluan mereka dah semakin meningkat. Okey, ini lebih jelas apabila Duta dan juga Tika, iaitu mereka berumur lingkungan awal dewasa, apabila mereka sangat suka apabila mereka mendapat kereta, mereka mendapat kawan-kawan yang memberi tumpuan terhadap mereka disebabkan mereka menjadi seorang yang kaya. Dan namun dekat sini berlaku sedikit konflik di mana apabila mereka dah mula berasa selesa untuk menjadi kaya, mereka tidak lagi melakukan perkara yang mereka buat pada masa dulu. Contohnya semasa mereka di rumah lama, mereka sering makan malam bersama, mesra bersama adik-beradik, dan ianya dirasai oleh adik bongsu mereka apabila mereka tidak lagi makan semeja. Okey, ibu mereka pula dah mula sibuk dengan melakukan kerja amal dan hampir melupakan tindak tanduk anak-anak dia. Dan pada satu hari mereka dikejutkan lagi bahawa wang harta yang mereka terima tu perlu dikongsi bersama adik kepada ayah mereka. Dan mereka telah membelanjakan dengan sangat mewah, sangat banyak. Dan mereka perlu memberikan wang tersebut kepada ayah saudara mereka jugalah. Maka mereka mula sedar dengan apa yang berlaku. Okey, berdasarkan teori Abraham Maslow, kita dapat tengok ada 5 peringkat yang telah dia kemukakan, iaitu peringkat yang pertama iaitu fisiologi, kedua peringkat keperluan keselamatan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat penghargaan diri, yang terakhir sekali kesempurnaankan diri. Okey, kita dapat tengok dekat dalam movie ni peringkat yang pertama, kedua, ketiga dan empat dan yang keempat telah pun dipenuhi semasa mereka berada dalam waktu kesusahan. Bagi keperluan yang kelima pula iaitu kesempurnaan diri, keperluan ini telah wujud kesempurnaan ini telah wujud apabila mereka mendapat harta peninggalan daripada arwah ayah mereka, dan secara tak langsung kelima-lima keperluan ini telah membentuk mereka menjadi manusia yang tak seberapa bersyukur. Bila mereka terlalu lengkap, mereka akan lebih melihat kepada kemewahan yang mereka ada. Sehinggalah macam saya cakap sebelum tadi, bapa saudara mereka datang dan memberitahu bahawa segala harta tersebut perlu dikongsi. Dan mereka mula berfikir secara rasional dan kembalikan semula harta-harta yang sepatutnya dan hidup seperti sedia kala. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut macam mana cerita ni berkait dengan teori Abraham Maslow, korang boleh tengok cerita Orang Kaya Baru, iaitu drama filem daripada terbitan Indonesia. Jadi jangan lupa tengok and korang boleh nilai sendiri macam mana keperluan tu membentuk diri seseorang. Okay, so jangan lupa tengok Orang Kaya Baru. Bye. Selamat sejahtera, nama saya Chong Sun Hao dan nombor matrik saya 203637. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah filem yang berjudul The Platform. Filem The Platform ini merupakan sebuah filem Spanyol yang bergenrekan thriller science fiction. Filem ini telah memenangi anugerah People Choice Award untuk Midnight Madness di Festival Filem Antarabangsa Toronto 2019.
filem ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Goreng yang secara sukarela melibatkan diri dalam sebuah program yang memerlukan beliau untuk tinggal di sebuah fasiliti yang berketinggian 333 tingkat. Okey, di dalam fasiliti tersebut terdapat sebuah platform yang akan dipenuhi dengan makanan dan diedarkan ke setiap tingkat setiap 2 minit. So, filem ini menceritakan tentang bagaimana Goreng harus memastikan makanan yang terdapat di platform tersebut dapat diedarkan ke setiap tingkat di fasiliti tersebut. Okey, dalam filem ini juga Goreng telah tinggal bersama beberapa watak. Sebagai contoh, watak lelaki tua yang bernama Terima Kasih. Okey, Terima Kasih ini merupakan seorang lelaki tua yang tinggal di fasiliti tersebut kerana kes jenayah yang pernah dilakukan oleh beliau. So, filem ini saya ingin kaitkan dengan teori keperluan Maslow. Okey, Maslow telah menetapkan 5 hierarki keperluan, iaitu fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan juga keperluan kesempurnaan diri. So, dalam teori keperluan Maslow, kita dapat tahu bahawa sekiranya kita tidak memenuhi keperluan yang ada pada peringkat tersebut, maka kita tidak akan dapat memenuhi keperluan yang seterusnya. So, dalam filem ini jelas menunjukkan di mana sekiranya keperluan kita tidak dipenuhi, maka kita tidak dapat pergi ke peringkat seterusnya. Sebagai contoh, sewaktu Terima Kasih dan juga Goreng telah ditetapkan di tingkat ke-171, yang mana pada tingkat tersebut platform yang akan pergi ke tingkat mereka tidak mempunyai sebarang makanan lagi. So, Terima Kasih telah bertindak mengikat Goreng bagi tujuan membunuh beliau supaya dia dapat meneruskan kehidupannya. So, dalam filem ini, dalam keadaan ini, kita dapat lihat di mana sekiranya keperluan fisiologi kita tidak dipenuhi, maka kita akan mempunyai cenderungan untuk mengalami keadaan yang tidak selamat dan juga keadaan sempurnaan diri yang tidak lengkap. Kerana apabila keperluan fisiologi kita tidak dipenuhi, kita akan bertindak di luar kawalan supaya keperluan fisiologi kita dipenuhi agar kita dapat pergi ke peringkat seterusnya, iaitu keselamatan. So, dalam filem ini kita dapat lihat bagaimana Goreng telah menunjukkan betapa teori keperluan yang telah ditunjukkan oleh Maslow adalah betul dalam menilai kehidupan manusia. So, saya harap para penonton yang menonton filem review saya ini dapat menontonlah filem The Platform, kerana filem ini menunjukkan latar cerita yang ringkas selain mempunyai latar tempat dan juga masa yang agak simple untuk ditonton. Tetapi filem ini mempunyai sedikit aksi yang ganas dan juga geli, yang mana bagi sesetengah penonton ia agak menjijikkan. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurdini Kamilia binti Nur Azizi. Nombor matrik saya 202490. Hari ini saya akan membuat refleksi berkenaan filem Miss Granny dan perkaitan filem tersebut dengan teori keperluan Abraham Maslow. Filem Miss Granny ini mengisahkan tentang Oh Masun, perempuan janda yang berumur 74 tahun yang ditukar menjadi Oh Dori tanpa disedari setelah beliau pergi ke studio misteri yang bernama Forever Young Portrait Studio. Beliau kemudian menjadi lebih cantik, lebih bertenaga dan lebih muda. Abraham Maslow mencadangkan 5 keperluan yang aktif dan berkait dengan tingkah laku manusia, dan keperluan-keperluan ini adalah saling berkait dan perlu
dipenuhi salah satu keperluan itu, baru boleh bergerak ke keperluan seterusnya. Jadi keperluan yang paling utama, yang paling kuat tapi kedudukannya paling bawah, iaitu keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi ini antaranya ialah makanan, minuman, udara maupun tempat tinggal. Kita boleh tengok Masun ini dapat memenuhi keperluan fisiologi apabila beliau bekerja walaupun beliau berumur 74 tahun. Daripada situ beliau dapat mencari rezeki untuk makan, minum, dan beliau juga dapat tempat tinggal yang selesa apabila beliau tinggal bersama anaknya Hyun Chul. Kemudian kita bergerak ke keperluan seterusnya, keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ini merangkumi peraturan, kawalan atau ancaman dari luar maupun dalam. Jadi keperluan keselamatan ini dapat dipenuhi oleh Dori. Setelah beliau menjadi lebih muda, beliau tak ada tempat tinggal. Jadi beliau menyewa rumah yang lebih kecil. Daripada situ beliau dapat melindungi diri daripada segala kejahatan. Contohnya perogol, penyamun, penjahat dan sebagainya. Selepas manusia dapat memenuhi keperluan keselamatan ini, mereka akan bergerak ke keperluan kepunyaan dan kasih sayang. Keperluan kepunyaan dan kasih sayang ini berlaku apabila manusia itu menjalinkan hubungan bersama masyarakat, kawan maupun kekasih. Jadi kita boleh lihat Dori ini selepas beliau menjadi muda, beliau menjadi penyanyi, dan daripada situ beliau masuk kepada kumpulan band yang bernama Ban Jihad Band, dan daripada situ beliau menjalinkan hubungan yang baik antara kumpulan itu, dan beliau juga menarik perhatian penerbit program menyanyi itu, iaitu Han Seong-Hu, dan kemudian menjalinkan hubungan bersamanya. Daripada situ kita boleh lihat keperluan kepunyaan dan kasih sayang ini dapat dipenuhi oleh Dori, iaitu Masun yang menjadi muda. Kita bergerak ke keperluan penghargaan kendiri, dan terdapat dua dalam keperluan penghargaan kendiri ini, iaitu penghargaan daripada diri sendiri dan penghargaan daripada orang lain. Penghargaan daripada diri sendiri itu ialah kita menghormati diri kita atau kita tahu nilai diri kita. Contohnya Dori ataupun Masun ini, beliau tahu beliau seorang yang kuat dan beliau mampu menjaga cucunya, kerana semasa beliau muda beliau sudah menjaga anaknya Hyun Chul walaupun ketiadaan suami. Dan Dori ini rasa beliau cantik, terkenal dan mempunyai bakat untuk menyanyi. Kemudian dari segi penghargaan orang lain adalah daripada status, pengiktirafan dan kejayaan sosial. Jadi kita boleh lihat selepas Masun ini menjadi muda, Dori menjadi penyanyi, dan daripada situ beliau mendapat pengiktirafan dan kejayaan sosial. Beliau menjadi orang yang terkenal sehingga masuk televisyen. Jadi keperluan penghargaan kendiri ini dapat dipenuhi oleh Dori. Keperluan terakhir ialah keperluan kesempurnaan kendiri, di mana keperluan ini dapat dicapai apabila keempat-empat keperluan ini dapat dipenuhi. Keperluan kesempurnaan diri ini adalah keperluan yang paling tinggi tetapi paling lemah. Jadi manusia ingin mencapai segala apa yang dapat dilakukan untuk menjadi terbaik atau memiliki sesuatu. Kita boleh tengok Dori semasa beliau sedar beliau sudah menjadi muda dan menjadi cantik, tetapi beliau ada hasrat untuk jadi penyanyi, dan dari situ beliau menjadi penyanyi terkenal. Dan kita boleh lihat keperluan kesempurnaan kendiri beliau dapat dicapai. Kesimpulannya kita dapat lihat Masun atau Dori ini dapat mencapai kelima-lima keperluan yang dicadangkan oleh Abraham Maslow. Filem ini agak rumit, tetapi setiap perjalanan itu sangat menarik untuk dipertontonkan oleh orang ramai. Dan pelbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh Masun atau Dori dalam mencapai keperluan tertentu. Sekian daripada saya, terima kasih.